أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Okey, minggu lepas kita dah sentuh sikit tentang ta'rif isim mu'rab. Ta'rif isim mu'rab. Malam ni kita akan sentuh tentang hukum isim mu'rab. Faslun. Ini satu fasal. Wa hukmuhu. Hukum isim mu'rab ialah an yakhtalifa, berubah. Ikhtalafa yakhtalifu artinya berubah. Akhiruhu. Akhirnya. Kalau kita ada isim mu'rab, contohnya Zaidun, dia akan jadi Zaidun, Zaidan dan Zaidin. Kalau kita ada rojulun, rojulun, rojulan, rojulin. Kalau kita masukkan alif lam, ar-rojulu, ar-rojula, ar-rojuli. Ini semua isim mu'rab. Zaid, rojulun, ar-rojul. Isim mu'rab ialah isim yang apabila digabungkan dengan kalimah yang lain, disusun, dia akan berubah baris. Jadi dia kata hukum dia, dia akan berubah pada bahagian akhir dia. Sini huruf dal lah, huruf lam. Berubah tu bukan berubah saja-saja tau. Dengan ataupun disebabkan. Bikhtilafi. Dengan berubahnya, disebabkan berubahnya, awamili. Amin. Awamilu ni dia punya mufrad amilun. Amilun ni sirah kata sifat. Sepatutnya dia punya jamak ni amiluna, jamak muzakkar salim. Tapi di sini kenapa tak jadi jamak muzakkar salim? Sebab amil yang dimaksudkan di sini ialah amil yang kita kata yang menjadi isim. Jadi isim ni maknanya yang khusus. Jadi dia hilang makna sifat. Dia condong kepada makna isim yang tulen lah. Kalau amilun, makna dia yang asal tu ialah yang beramal. Itu ada makna kata sifat. Tapi kalau amilun, makna isim yang khusus artinya amil. Sesuatu kalimah yang jadi isim yang tulen biasanya dijamakkan dengan jamak taksir. Jadi awamil ni jamak taksir. Ataupun kita kata ejen-ejen yang menyebabkan kalimah mu'rab bertukar baris. Dan perubahan itu, ni kan berubah ni kan? Macam mana bentuk berubah dia? Ikhtilafan, berubah secara lafzi. Lafziyan. Lafzi maknanya ditalafuzkan, dilafazkan. Artinya di sini, cuba tengok huruf da kan? Kita lafazkan. Dun, dan, din. Berubah kan? Samalah juga dengan lam di sini. Lun, lan, lin. Berubah secara lafaz. Yang ni lu, la, li. Jadi perubahan itu perubahan yang dapat didengar dengan telinga. Kalau ditulis berharakat, nampak harakatnya. Contohnya, nahwu. Ja'ani. Telah datang kepada aku Zaidun. Jadi Zaid ni, sebelum dia masuk dalam ayat, sebelum dia disusun dengan kalimah yang lain. So, baris dia belakang, Zaid. Mati. Bila dia masuk dalam ayat, artinya ada ejen, ada pengubah yang akan mengubah baris dia menjadi dun, dan din. Contoh yang pertama, dia jadi dun. Jadi dun. Zaidun. Seperti ayat, Ja'ani telah datang kepada aku, Zaid. Jadi mana dia punya awamil ni? Amil lah dia punya singular dia, amilun. Jamak dia, awamil. Amil-amil. Amil-amil pemungut zakat. Panggil amil juga. Kerja dia,
pungut zakat. Kalau dalam nahwu, kerja amil ni ialah mengubah baris isim dan fi'il mudhari'. Yang kita hurai sekarang ni bukan fi'il tau, isim. Nahwu ja'ani Zaidun. Okey, cuba tengok. Ja'ani Zaidun. Siapa yang datang? Zaid datang. So Zaid ni pelaku perbuatan, kita panggil fa'ilun. Ini perbuatan dia ja'a. Yang ni kita panggil amil. Maknanya Zaid ni kalau dia duduk seorang-seorang, Zaid itu, dia tak ada bunyi. Kalau kita gabungkan dengan perbuatan, dengan kata kerja, dan Zaid itu menjadi pelaku kepada perbuatan ja'a, maka ja'a dikatakan amil dia. Amil artinya yang mengubah. Amil ni pekerja kan. So dalam konteks nahwu dia bekerja sebagai apa? Bekerja mengubah baris Zaid. Jadi orang Arab kata kalau satu kalimah tu, satu isim, dia berfungsi sebagai pelaku perbuatan, maka dia akan dibaca dengan rafa', dengan dhammah Zaidun. Jadi inilah amil dia ja'a. Maknanya kalau tak ada ja'a, Zaid ni akan jadi Zaid. Kalau ada ja'a, baru bunyi dun. Dan nampak tak nampak ni? Bunyi dia tu. Berubah kan daripada baris mati kepada baris hadapan. Jadi perubahan tu perubahan secara lafzi. Ada juga jenis fi'il yang membaris ataskan Zaid. Contohnya, wa ra'aitu. Waw ni contoh yang kedua lah. Ra'aitu ni. Aku melihat Zaidan. Ra'a ni jenis perbuatan yang dia perlukan kepada objek. Perlukan kepada, dia perlu hantar dia punya perbuatan tu kepada isim yang lain. Melihat ni, melihat apa benda kan? Mesti ada benda yang kena lihat. Jadi benda yang kita lihat itu kita panggil, orang putih panggil objek kan? Arab panggil maf'ul. Maf'ulun bih. Ra'aitu. Aku telah melihat Zaid. So Zaid kena lihat. Orang Arab kata, kalau satu kalimah, isim, bila dia menerima kesan perbuatan, perbuatan ni kena ke atas dia. Yang ni, perbuatan ni bukan kena. Zaid ni bukan kena kan? So Zaid itu dia join aja. Join ja'a. So bila dia join, maknanya dia berlaku bersama dengan ja'a. Jadi pelaku. Satu jenis perbuatan lagi, ni perbuatan dia tu dikenakan ke atas isim. Macam ra'a kan? So ra'a, penglihatan tu dia mesti kena kepada objek. Jadi dia ni sebagai amil lah. Amil dalam erti kata dia mengenakan perbuatan dia kepada isim. Yang ni dia sebagai amil, tapi dia menjoinkan Zaid ni berserta dengan dia untuk datang. Jadi dia pelaku lah. Okey, baris atas ni disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh amil ra'a. Tu pelaku dia. Ini kata kerja dia. Satu lagi, isim mu'rab juga dia akan menerima kesan perubahan baris bila adanya partikel tertentu. Seperti huruf jar. Huruf yang membaris bawahkan dia. Contohnya, marartu. Aku melalui. Orang Arab kan kata, kalau melalui ni dia pakai bah. Dia tak boleh kata saya melalui Zaid secara langsung, tanpa perantaraan huruf jar. Dia kena kata saya melalui dengan Zaid. Dengan tu bukan makna bersama. Maf'ulun bih dia. Seolah-olah dia kata marartu Zaidan. So kalau lalu kan, marra ni lalu something ataupun melalui somebody, melalui building ke, melalui orang yang sedang berdiri, so dia pakai be. Yang ni bukan amil dia. Be tu amil dia. So be ni membaris bawahkan Zaid. Bi Zaidin. So mana amil dia sini? Be tu. Ni amil. Jadi lengkaplah. Maknanya Zaid tadi, hukum isim mu'rab. Hukum isim mu'rab, contohnya kita ambil sini Zaid. Tak ada baris kan? Ialah, an yakhtalifa. Dia akan berubah. Akhir huruf dia. Yakni, Zaidun, dia jadi Zaidan, dia jadi Zaidin. Berubah dia itu disebabkan oleh, B kan? Disebabkan oleh
ikhtilaf. Berubahnya amil. Yang ni amil dia fi'il lazim. Fi'il yang tidak memerlukan kepada objek kan. Yang ni amil dia fi'il yang jenis perlukan kepada objek, fi'il muta'addi. Yang ni pula amil dia harful jar. Jadi kesimpulannya, perubahan baris yang berlaku kepada isim mu'rab, isim yang boleh berubah baris, adalah disebabkan oleh amil. Oleh amil-amil. Amil-amil ni awamil dalam bahasa Arab. Kan kita ngaji kitab syarah mi'atu amil. 100 amil dalam satu kitab kan. Mi'atu amil. Satu kitab, dia kumpulkan 100 amil. 100 ejen pengubah kalimah. Okey. Yang pertama tadi dia kata, berubah tu, berubah nampak tengok. Ataupun berubah secara lafaz. Don, dan din. Berubah. Satu lagi, au, sini, atau pada sini kan. Au sini, sini. Ikhtilaf dia tadi, secara lafaz, ataupun secara takdirian. Takdir saja, anggapan saja. Takdir artinya anggap dia tu berubah. Contohnya, Ja'ani Musa. Telah datang kepada aku Musa. So, Musa, tadi tempat Musa ni Zaid. Zaid belakang dia jenis boleh berubah. Belakang dia tu, da tu jenis boleh berubah. Yang ni, dia punya belakang dia tu alif maksurah. Musa. Alif maksurah tidak boleh menerima baris. Alif. Musa ni ada ya ni kan tak ada titik, kita panggil alif maksurah. Tapi kita bacanya Musa. Ni alif ni kan. Syarat-syarat penulisan alif maksurah, yakni ya tanpa titik ni, biasanya ditulis kepada kalimah-kalimah daripada kategori-kategori yang tertentu, sama ada kalimah tu fi'il ke, isim ke, ataupun harf. Ini dalam pengajian yang berasingan lah. Antara kalimah yang menerima alif maksurah ni ialah kalimah ajam. Beberapa kalimah ajam seperti Musa, Isa, Matta, Kisra dan Bukhara. Okey, Musa kan? Musa ni alif kan? So alif ni kita tak boleh nak bubuh baris sini. A, U, I. Kalau kita bubuh baris, itu hamzah. Kalau alif dia tak ada baris. Tapi dia bukan jenis kalimah yang tak boleh berubah. Kalau tak boleh berubah tu kita panggil mabni. Bukan dalam kelompok mabni. Dia dalam kelompok boleh berubah. Tapi dihalang oleh adanya alif. Menyebabkan dia tidak boleh berbaris di belakang dia. Tapi hakikatnya ada baris lah kan. U sini. Jadi takdirnya ada baris di sini. Sebab tu dia kata berubah tu yang banyaknya secara lafaz. Lafaz. Kita ucapkan baris tu. Kadang-kadang tu takdir je. Takdir dia ada baris tu. Takdirnya ada. Tapi disebabkan keuzuran, tak dizahirkan. Jadi, Ja'ani Musa, telah datang kepada saya, Musa. Jadi, Musa ni sama dengan Zaidun. Jadi, hakikat dia sini, dhammah, ataupun rafa'. Sini pun samalah hakikat dia. Takdir dianya, dhammah, rafa'. Yang ni pula, ra'aitu Musa. Sama juga, alif. Tak boleh dibaris fathahkan. Aku melihat Musa. Jadi, ini nasab kan? Ataupun fathah. Tapi tak dapat dizahirkan. Jadi i'rab dia tu secara takdir. Berubah dia tu secara takdir. Kita menganggap bahawa ada di situ. Tapi tidak boleh ditonjolkan. Marartu. Aku melalui Musa. Marartu bi Musa. Sepatutnya Musa'i situ kan? Bagi bawah kan? Tak boleh. Alif tak boleh menerima harakat. Jadi takdir dia sini kasrah. Baris kasrah takdir dia sini. Yakni jar. Jadi maksud kita isim mu'rab, isim yang boleh berubah baris ni, ada yang berubah secara zahir. Kita panggil lafzi.
Ada yang secara anggapan saja. Kita panggil takdiri. Contoh lafzi, mana-manalah. Rajulun ke, Zaidun ke, qalamun ke. Nampak tu baris tu. Qalamun, qalamin, qalaman. Nampak kan? Yang ni takdiri ni tak nampak. Contohnya Musa, baris hadapan pun Musa juga. Baris atas pun Musa juga. Baris bawah pun Musa juga. Contohnya Isa. Nabi Isa kan? Isa. Baris hadapan pun Isa juga. Baris bawah pun Isa juga. Baris atas pun Isa juga. Jadi, baris hadapan, baris atas, baris bawah tu secara takdir saja. Anggapan saja dia ada di situ. Wallahu a'lam bissawab.